So, kenapa orang yang memakai susuk ni tak boleh makan sate? Padahal sate sedap kot. Assalamualaikum dan hai semua. Okay korang, so mula-mula cerita dia macam ni tau. Hari tu Fira dengan family tengah makan sate. So masa tu tiba-tiba je kita orang macam timbulkan topik, kenapa orang yang pakai susuk tak boleh makan sate. So nampak tak daripada situ? Kita tahu tau, orang yang pakai susuk tak boleh makan sate, tapi kita tak tahu kenapa punca ataupun sebab kenapa diorang tak boleh makan sate tu. Faham tak? So daripada situlah saya fikir mungkin ada antara korang yang mungkin tahu yang orang pakai susuk ni tak boleh makan sate, which is benda ni boleh dikatakan ramai korang dah tahu kan. Tapi mungkin ada segelintir pada korang yang tak tahu kenapa orang yang pakai susuk ni tak boleh makan sate. Padahal sate tu sedap kot kan. Okay, jadi before Fira terangkan kenapa orang yang pakai susuk ni tak boleh makan sate, first kali Fira akan bagi tahu apa itu susuk, and then second Fira akan bagi tahu jenis-jenis susuk, dan last kali barulah pantang larang bagi orang yang memakai susuk. Okay, jadi susuk ni memang kalau kita tahu memang sinonim kan dengan perempuan, dengan wanita. Mungkin ada je sebenarnya lelaki yang pakai susuk, tapi disebabkan kita tahu kan yang perempuan ni kan memang mudah terpikat ataupun pengaruh dengan benda-benda yang boleh buatkan diorang cantik, boleh membuatkan orang lain tengok diorang, orang akan rasa terpikat lah. That's why lah susuk ni memang sinonim sangat dengan wanita. Jadi maksud susuk tu adalah memasukkan benda asing ke dalam tubuh badan seseorang, di mana ianya tidaklah terhad untuk muka sahaja tau. Ada orang yang memasukkan susuk dekat anggota-anggota badan yang lain. Sebagai contoh macam dekat kaki ada, dekat tangan ada, even dekat alat sulit pun ada. Ya Allah, tak dapat bayangkan. Okey, jadi cara untuk memasang susuk ni adalah orang ataupun tukang yang memakaikan susuk haruslah menggunakan benda asing untuk dimasukkan ke dalam tubuh badan orang yang bakal memakai susuk tersebut. Jadi antara jenis-jenis barang-barang asing yang sering digunakan dalam proses pemasangan susuk ni adalah macam yang kita sedia tahu, jarum. Jarum ni memang paling sinonim lah dengan susuk. And then second adalah belian. Belian pun ada. Dan seterusnya adalah serbuk, macam serbuk emas tu semua. Manakala jarum pula ada pelbagai jarum. Sebagai contoh ada jarum emas, jarum perak, jarum logam dan juga jarum raksa. Jadi sebenarnya dikatakan jarum ataupun barang-barang benda asing ni sebenarnya perantara sahaja. Jadi yang sebetul-betulnya dikatakan penggunaan benda asing ni adalah dikatakan bantuan daripada makhluk halus seperti macam jin, syaitan, iblis dan sebagainya, di mana dikatakan makhluk-makhluk ini akan digunakan untuk menjayakan proses pemasangan susuk tersebut tau. So that diorang cakap susuk tu akan menjadilah macam tu. So daripada sini kita tahu yang benda ni memang syirik kan. Jadi mengikut sumber, susuk ni boleh dikatakan dibahagi kepada dua kategori, iaitu yang pertama adalah susuk yang diselangi dengan memuji-muji makhluk halus, dan kedua adalah susuk yang menyalahgunakan ayat Al-Quran. Still lah dua-dua ni tak ada yang bagus pun. Dua-dua still boleh dikatakan menyekutukan Tuhan lah. Jadi macam Fira terangkan tadi, jarum ataupun bahan asing yang telah pun ditanam dekat anggota badan pengguna yang memakai susuk ni dikatakan hanyalah medium ataupun perantara sahaja, di mana jika si pengguna susuk ni melanggar pantang larang, makhluk halus ataupun jin yang berdamping dengan mereka ni yang membuatkan mereka punya susuk ni menjadi, dikatakan akan hilang. Okey, jadi sekarang Fira nak terangkan 3 jenis susuk yang boleh dikatakan popular lah dan fungsi-fungsinya. Yang pertama tak lain tak bukan adalah susuk emas. Jadi dikatakan susuk emas ni antara yang paling banyak lah digunakan oleh orang-orang yang memakai susuk ni, dan dikatakan
katanya lah, tak tahulah betul ke tak, dikatakan ada banyak juga para selebriti yang menggunakan susuk emas ni. Jadi dikatakan susuk ini akan menggunakan jarum emas asli dengan 3 hingga 4 titik pemasangan yang akan ditanam pada area yang tertentu. Jadi dikatakan biasanya susuk emas ni akan ditanam dekat bahagian area muka lah. Sebagai contoh macam dekat bahagian dagu ataupun dekat bahagian kening. Tapi disebabkan sekarang kan dunia makin maju, dikatakan saat ini dah macam wujud tau susuk emas yang berbentuk kapsul, di mana dikatakan dengan cara ini lagi mudah digunakan. So senang cerita macam ibarat korang telah ubat lah macam tu. Jadi antara kelebihan bagi orang-orang yang memakai susuk emas ni adalah ianya boleh membuatkan wajah orang tu makin berseri-seri. Dan kalau siapa-siapa je yang tengok diorang akan rasa terpesona tau tengok orang yang memakai susuk ni. Dan orang yang berada dekat sekitar dia pun akan rasa suka lah dengan orang ni, sebab dia akan memancarkan aura yang macam boleh menarik perhatian orang kan. Dan dikatakan biasanya orang yang memakai susuk emas ni boleh ataupun mudah memikat lawan jenis dia. Maksud dia kalau lelaki yang pakai, dia akan mudah dapat memikat para perempuan. Kalau para perempuan yang memakai susuk ni, dia akan mudah memikat para lelaki yang lain. And then orang yang pakai susuk emas ni dikatakan kalau orang tengok dia macam gairah macam tu. Tak tahulah kan, ini katanya. So daripada sinilah orang akan mudah terpikat lah kalau tengok dia. Okey, jadi yang kedua adalah susuk berlian. Jadi susuk berlian ni sama je macam susuk emas, di mana ianya akan digunakan dengan cara menanam di dalam tubuh orang yang ingin memakai susuk ni. Jadi lokasi ataupun area favorite yang orang selalu tanam susuk berlian ni adalah macam dekat, samalah macam dekat dagu, dekat kening. Jadi dikatakan bentuk susuk berlian ni dia tak macam susuk emas tadi kan guna jarum kan. Yang ni bentuk dia kecil je, macam bentuk berlian kecil tu. Dan dikatakan susuk ni power tau. Dia ni boleh memancarkan aura pengasih yang sangat kuat dalam diri seseorang. Jadi daripada sinilah kita tahu kuasa untuk susuk berlian ni lagi besar. Impak dia lagi besar daripada susuk emas tadi. Dan dikatakan antara kelebihan bagi orang yang memakai susuk berlian ni adalah orang yang memakai susuk berlian ni akan buat orang yang ada dekat sekitar dia berasa macam selesa je dengan dia, berasa nyaman je dengan dia ni. So siapa-siapa je yang tengok dia akan rasa macam terpikat tau, rasa suka, rasa macam sejuk hati ke, tak tahulah macam tu. And then sebagai contoh, kalau orang yang pakai susuk berlian ni ada dekat sesuatu organisasi ataupun satu tempat kerja ke macam tu, para pekerja yang lain macam dia punya klik semua akan rasa macam sukalah dengan dia. And then lagi satu yang agak menakutkan sikit adalah bagi orang yang memakai susuk berlian ni, dia boleh membuatkan pasangan dia macam tergila-gila tau dekat dia. Dan bagi orang yang single pula, dikatakan kalau pakai susuk berlian ni, dia boleh mendapat pasangan sesuai macam keinginan dia. Apa yang dia nak semua dia dapat. Serta orang yang memakai susuk berlian ni dikatakan dia punya keyakinan akan meningkat tau. Kalau dia rasa dia cantik, memang rasa dia cantik betul lah. Kirakan dia boleh meningkatkan keyakinan diri seseorang lah. Dan sebab itulah dikatakan kononnya, tak tahulah betul ke tak, tapi ada sumber yang mengatakan banyak tokoh-tokoh besar ni, diorang ni pakai susuk berlian. Mungkin sebab diorang nak nampak orang lain tengok dia nampak gah ke, nampak hebat, ataupun mungkin sebab dia nak boost dia punya keyakinan diri kot. So tak tahulah, wallahualam. Okey, jadi yang ketiga adalah susuk raksa. Jadi susuk raksa ni biasanya dipakai oleh orang-orang yang macam bekerja keras tau. Orang-orang yang kerja-kerja berat. Contohnya macam orang yang bina bangunan macam tu kan, kerja berat kan. And then pada masa yang sama dikatakan susuk raksa ni selalu digunakan untuk orang yang ingin menguatkan tenaga batin. Tak semestinya fungsi susuk ni boleh buatkan orang jadi cantik je. Ada juga susuk yang boleh membuatkan orang menjadi kuat. Jadi katanya, lagi sekali katanya, tak tahulah betul ke tak, biasanya susuk raksa ni menjadi pilihan para atlet tau, untuk menguatkan stamina diorang. Sebab kita tahu para atlet kan memang menggunakan tenaga yang banyak kan. Jadi sebagai contoh, macam pemain bola, diorang akan memasangkan ataupun menanam susuk raksa ni biasanya dekat bahagian kaki diorang tau. Sebab apa? Sebab diorang nak diorang punya tendangan bola tu lagi kuat, lagi mantap macam tu. Jadi dikatakan susuk raksa ni ada side effect dia, di mana makin tua
usia orang tu, maka makin berkuranglah keberkesanan ataupun kekuatan susuk ni. Okey, jadi sekarang kita bincangkan kenapa biasanya susuk yang ditanam pada seseorang ni adalah dengan menggunakan jarum. Sebab kalau kita fikir susuk kan, kita fikir jarum kan. So, kenapa jarum? Jadi, menurut sumber, jarum ni kan macam perantara sahaja kan, macam medium lah. Which is sebenarnya terdapat banyak lagi perantara ataupun medium lain selain jarum ni. Sebagai contoh macam serbuk emas, and then macam yang tadi ada cakap apa, kapsul, and then Fira pun ada pernah baca susuk guna bedak. Bedak pun ada tau. Tapi kenapa orang lebih memilih jarum? Dikatakan sebab jarum ni mudah dikeluarkan tau. Sebab kalau macam serbuk tadi, serbuk kan macam debu kan. Jadi bila masukkan serbuk dekat dalam badan, kalau nak keluarkan balik memang susah lah. Sebab itulah orang lebih memilih jarum tau. Sebab jarum ni dikatakan kalau diorang rasa diorang nak keluarkan, jadi senang lah nak keluarkan. Okey, jadi sekarang kita pergi kepada pantang larang pula. Macam yang Fira cakap tadi, pemakai susuk ni terpaksa akur kepada beberapa pantang larang yang tertentu tau. Di mana dikatakan sekiranya mereka melanggar pantang larang tersebut, susuk itu akan keluar dengan sendirinya dan dikatakan mungkin efek susuk tu dah tak ada lagi lah kan. Jadi ada yang mengatakan bahawa sebaik-baiknya susuk ni kalau boleh dikeluarkan sendirilah oleh orang yang memakaikan susuk tu. Macam contohnya macam bomoh ke dukun ke yang pakaikan susuk dekat seseorang tu, seboleh-bolehnya orang tu lah, orang yang memakaikan tu lah yang kena keluarkan balik. Ataupun orang yang memakai susuk itu sendiri perlu belajar dengan dukun ataupun bomoh tersebut cara untuk mengeluarkan susuk tersebut tau. Sebab apa tau? Sebab dikatakan kalau contohlah dukun ataupun bomoh tersebut mati, orang yang memakai susuk tu tak sempat nak belajar macam mana cara untuk membuang susuk tersebut. Dikatakan pemakai susuk ni sukar ataupun susah tau nak mati. So daripada sinilah kita tahu betapa seramnya bagi orang-orang yang memakai susuk ni kan. Dan selain pada itu dikatakan jika seseorang tu melanggar pantang larang, susuk yang dipakainya tu pun boleh menjadi racun kepada pemakai dia tau. Sebagai contoh macam ada orang cakap muka boleh jadi buruk lah, boleh sakit lah dan sebagainya. Kirakan macam makan tuan lah macam tu. Okey, jadi antara pantang larang bagi orang yang memakai susuk ni adalah, yang pertama adalah orang yang memakai susuk ni tak boleh makan pisang tanduk. So, kenapa pisang? Pisang sedap kot. Okey, jadi sekarang kenapa orang yang memakai susuk ni tak boleh makan pisang tanduk? Jadi, menurut sumber, dekat dalam pisang tanduk tersebut terdapat kandungan macam akan neutralize tau, ataupun meneutralkan kemampuan energi susuk tersebut. Sebab itulah bagi siapa-siapa sahaja yang memakan pisang tanduk, dikatakan kandungan pisang tanduk tu boleh macam menghapuskan lah kelebihan pada susuk tersebut. Sebab itulah orang yang pakai susuk ni biasanya diorang akan cuba elak daripada memakan pisang tanduk ni. So daripada sinilah korang tahulah kalau ada orang yang macam elak semua boleh elak memakan pisang tanduk tu. So faham je lah Okey, jadi yang kedua adalah tak lain tak bukan orang yang memakai susuk tak boleh makan sate. So kenapa orang yang memakai susuk ni tak boleh makan sate? Padahal sate sedap kot. Okey, jadi macam yang korang tahu, sate tu kan daging kan, potongan-potongan daging and then masuk dekat dalam lidi kan. Jadi menurut sumber dikatakan lidi ni macam umpama jarum tau, jarum susuk tersebut. Isi sate ataupun daging sate tersebut macam dikaitkan dengan daging kita lah. Jadi jika kita memakan sate tersebut, secara tidak langsung kita akan memisahkan lidi dengan daging tersebut kan. Jadi ianya umpama macam jarum terpisah dengan isi kulit kita lah. Sebab itulah orang yang memakai susuk ni tak boleh makan sate. So dah tahu kan sekarang sebab apa? Okey, yang ketiga adalah orang yang pakai susuk tak boleh makan pisang emas. Okey, jadi pisang emas ni berlawanan dengan pisang tanduk tadi tau. Kalau macam pisang tanduk tadi kan boleh neutralize kan kuasa ataupun energi susuk tersebut kan. Tapi dikatakan pisang emas ni mempunyai energi ataupun kekuatan yang sama dengan susuk. Sebab itulah kalau orang tersebut memakan pisang emas ni, dikatakan energi daripada pisang tersebut dengan susuk tersebut akan bertembung tau, sehingga kan boleh melemahkan kekuatan susuk yang mereka pakai tu. Okey, jadi yang keempat adalah orang yang memakan susuk tak boleh makan labu air.
Jadi dikatakan getah pada labu air tersebut diyakini mampu melenturkan segala energi ataupun kekuatan susuk tersebut, terutama sekali bagi orang yang memakai susuk berlian. Okey, jadi yang terakhir sekali adalah orang yang memakai susuk tak boleh lalu dekat bawah ampayan. So yang ni pun mesti antara korang banyak kali dengar kan. Tak boleh makan sate dengan tak boleh lalu bawah ampayan. Memang selalulah orang kaitkan dengan orang yang memakai susuk ni. Jadi dikatakan sebenarnya bagi orang yang memakai susuk, dia ni boleh lalu bawah ampayan, tak jadi masalah, tapi dia tak boleh menunduk. Sebab kononnya dikatakan kalau orang yang memakai susuk ni menunduk apabila lalu dekat bawah ampayan, macam ibarat dia ni menunduk dekat kadam dia tau. Which is sepatutnya sifat kadam tu adalah dia yang patutnya tunduk dekat para pemakai susuk ni. So kadam ni mungkin makhluk yang berdamping dengan orang yang memakai susuk ni lah. Okey, jadi seterusnya dikatakan ada sumber yang mengatakan zaman sekarang ni ada lagi satu jenis susuk tau, iaitu susuk dari Siam, di mana dikatakan susuk ni lagi kuat, lagi bahaya. Hal ini kerana susuk ni menggunakan bahan-bahan kotor tau. Dan yang menakutkan sekali adalah para pemakainya perlu memuja jin pada tempoh waktu tertentu. Jadi sekarang kenapa dikatakan susuk Siam ni lagi kuat? Jadi susuk Siam ni orang cakap lagi kuat sebab ianya tak mempunyai pantang larang macam tadi tu. So diorang boleh makan sate, boleh makan buah pisang, semua boleh. Cuma yang creepy-nya adalah para pemakai ni perlu sentiasa memuja makhluk halus yang mendampingi mereka. Jadi itu sahajalah cerita berkenaan dengan jenis susuk dan juga pantang larang susuk ni. So still lah, susuk ni memang haram Ingat tu, susuk haram untuk dipakai, terutamanya sekali bagi orang Islam. Kerana yang kita tahu, susuk ni macam ibarat sejenis ilmu hitam yang boleh menyesatkan seseorang tau. Yelah, sebab dia meminta pertolongan selain daripada Allah kan. So macam ibarat menyekutukan Tuhan lah. Yelah, cuba korang bayangkan, macam zaman sekarang orang nak ubah jadi cantik guna benda-benda teknologi, tak ada guna benda-benda makhluk halus pun. Macam contohnya macam buat surgery lah, macam sekarang injek sana injek sini tu pun dah kategori berdosa kan. Apatah lagi kalau seseorang tu menggunakan bantuan daripada makhluk halus, lagilah berdosa. So kalau boleh sentiasalah bersyukur dengan apa yang kita ada, okay? So thank you so much kepada yang dah tengok video ni sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa tekan butang like. Pada sesiapa yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. See you again next time and bye!